Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustazah harap semua telah bersedia untuk belajar. Sekarang kita sambung terus pelajaran fiqh kita yang bertajuk mandi. Bila sebut mandi, apa dia mandi? Nah, ada yang tak dapat jawab. Apa dia mandi? Nah, hari-hari juga mandi. Apa dia mandi? Mengalirkan air. Apa dia mandi? Mengalirkan air. Apa dia mandi? Mengalirkan air di merata badan kita. Itu maknanya mandi. Mandi tu mengalirkan apa? Air dekat badan kita. Nah, mari kita tengok pengenalan. Untuk menyucikan hadas besar, kita perlu mandi wajib. Apa maksud dia? Kalau kita berhadas besar, apa contoh berhadas besar? Datang darah haid. Dah kering dah darah kita. Dah tak ada lagi keluar darah dah, tak ada. Okey, kita kena mandi wajib. Boleh? Tengok lagi. Mandi wajib disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan membersih dan mengangkat hadas. Apa maksud disyariatkan? Dituntut, disuruh. Mandi wajib disyariatkan, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan membersihkan dan mengangkat hadas. Maknanya selagi kita belum mandi wajib, maknanya kita berhadas besar. Jadi bila kita berhadas besar, banyak pantang larang yang kita tidak boleh buat. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh mengerjakan ibadat haji. Baiklah. Ia menjadi syarat sah. Syarat sah bagi ibadat tertentu. Contoh, kalau tidak mandi wajib, berdosa kita sembahyang. Tak sah kita sembahyang. Kenapa tak sah? Sebab kita berhadas besar. Hukumnya adalah wajib. Mandi hadas besar tu, apa maksud hadas besar? Dia datang darah haid. Kerana apa lagi? Dia beranak. Lagi kerana apa? Kerana dia mati. Itu hadas besar lah tu. Kena mandi wajib tu. Itu maksudnya. Okey. Mari kita tengok pula. Ni apa ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat Quran. Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Tengok maksud dia. Dan jika kamu berjunub. Apa maksud berjunub? Ini perhubungan suami isteri, perhubungan suami isteri untuk mendapatkan zuriat, Dan jika kamu berjunub, bila dah berjunub tu maksudnya dia berhadas besar lah, maka bersucilah. Apa maksud bersuci? Dengan mandi wajib. Maknanya bila lepas kamu melakukan junub, hendaklah mandi wajib. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat membuang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Apa maksud baik? Yang bersih. Dan sapulah muka dan tangan dengan tanah itu.
Jadi sekiranya kamu berhadas, hadas kecil atau hadas besar, jika tidak ada air, kamu boleh guna tayamum. Ini maksud ayat Quran ni. Tengok lagi firman Allah lagi. Sekiranya tidak terdapat air atau tidak boleh menggunakan air, diharuskan bertayamum. Diharuskan kamu bertayamum. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'ida. Kena hafal lah ayat Quran ni. Kadang-kadang dia kalau periksa apa ayat Quran dia, kena boleh tulis, kena boleh baca ya. Kena baca ya. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'ida. Maksudnya, lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah ya. Jika kita nak sembahyang, air tak ada, kita boleh gunakan tayamum dengan syarat-syarat dia lah ya. Okey. Ini memang pandai keluar periksa. Semua pengertian kena hafal. Apa-apa saja tajuk ya. Tak kira lah apa tajuk, memang semua kena hafal ya. Okey, pengertian maksud dia apa? Erti. Pengertian maksudnya apa? Erti. Tengok apa erti mandi? Apa erti mandi? Pada bahasa mengalirkan dan meratakan air. Apa pengertian mandi pada bahasa murid-murid? Mengalir dan meratakan air. Bagus. Ulang lagi. Senang kan nak ingat kan? Senang kan ingat saja kamu mandi. Kenapa kamu mandi? Kamu buat apa mandi? Air. Mandi kan? Ya, mandi. Mandi apa yang kamu buat? Air. Air tu kamu buat apa? Alirkan dia. Air tu akan mengalir. Jadi pada bahasa apa maksud mandi? Mengalirkan dan meratakan air. Bagus. Pada istilah pula. Sama ni kan? Mengalir dan sama meratakan air. Nah, senang kan? Dapat ini, dapat dah sini Air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air yang suci. Apa contoh dia? Air laut, sungai, mata air, embun, salji. Itu maksud air mutlak ya. Air yang bersih. Alah, kalau senang sekarang kamu nak ingat, air paip tu dia tidak tercemar ya, dia suci itu maksud air mutlak Pada semula, mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Apa maksud niat? Bila nak mandi wajib, kenalah niat. Sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu maksud niat. Kalau mandi sunat, sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Jadi niat dia ada niat dah ya. Tengok jenis mandi kita lah ya. Okey, ini kena hafalkan ya. Okey, pada bahasa, pada istilah. Memang soalan famous. Dia memang suka keluar. Baik, terus. Jenis-jenis mandi. Kena ingat. Jenis-jenis mandi. Apa dia? Mandi wajib. Apa dia? Mandi wajib. Sekarang kita bicara pasal mandi wajib. Tengok. Mandi wajib ialah mandi yang
disertai dengan niat kerana berlakunya hadas besar. Apa maksud mandi wajib? Apa maksud mandi wajib? Mandi yang disertai dengan niat kerana berlakunya hadas besar. Kalau soalan ni mesti hafal ya. Kena rajin ya. Hafal ya. Okey. Terdapat 6 perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ada berapa perkara yang menyebabkan mandi wajib? 6. Ada berapa perkara yang menyebabkan mandi wajib? 6. Ada berapa perkara yang menyebabkan mandi wajib? 6. Pertama apa dia? Haid. Apa dia haid? Haid, maaf cakap, darah. Darah yang keluar dari kemaluan murid perempuan. Ya. Kemaluan tu ada 2 lorong. Satu lorong atas tu tempat buang air kecil. Lorong bawah tu darah haid keluar. Dekat situlah juga mak kita lahirkan kita keluar dekat situ ya. Tu darah haid Jadi bila keluar darah haid, kita kena mandi wajib setelah darah tu kering, dah tak ada lagi dah. Tunggu dia bersih. Okey. Kedua, nifas. Nifas, tengok beza nifas dengan wiladah ya. Darah nifas ni cerita orang beranak ni pun beranak. Tapi bila dia keluar? Nifas ni bila keluar? Wiladah ni bila keluar? Senang nak ingat ni, wiladah dulu. Wiladah ialah melahirkan anak. Ustazah keluar daripada perut mak ustazah. Darah yang mengiringi ni namanya darah wiladah. Melahirkan anak. Anak keluar, darah tu iring anak. Itu namanya darah wiladah. Kalau nifas pula, darah yang mengiringi semasa melahirkan anak. Darah yang mengiringi. Silap ustazah. Melahirkan anak. Ini selepas. Ini ni wiladah ni bila kita dah keluar selepas anak tu keluar. Dah keluar dah anak tu, dah keluar kan? Dah keluar kan? Lepas tu darah yang keluar tu namanya darah wiladah. Kalau nifas apa dia? Nifas apa dia semula? Nifas ialah darah yang mengiringi. Semula, apa dia darah nifas? Apa dia darah nifas? Darah nifas ialah darah yang mengiringi semasa melahirkan anak. Keluar anak, darah tu sama-sama. Apa dia? Darah nifas sama-sama. Anak keluar, darah tu iring anak tu. Anak keluar, anak tu keluar, darah tu iring sama-sama. Berbeza dengan wiladah. Wiladah ialah melahirkan anak. Anak dah keluar sudah. Lahir dah keluar kan? Dah keluar betul dah keluar. Lepas anak tu keluar sepenuhnya, darah yang keluar selepas tu namanya darah wiladah. Takut ditanya periksa nanti apa di darah nifas, apa di darah wiladah. Ingat dia apa di darah nifas murid-murid? Darah yang mengiringi semasa melahirkan anak. Wiladah ialah melahirkan anak. Ni darah selepas keluar anak. Selepas anak keluar. Jadi ni pun kena mandi wajib, ni pun kena mandi wajib. Yang keempat, bersetubuh. Apa tu bersetubuh? Jima. Apa tu jima? Perhubungan suami isteri. Suami isteri untuk mendapatkan zuriat. Itu namanya bersetubuh. Kelima, keluar mani. Mani inilah kita dijadikan. Ustazah jadi daripada air mani, kamu jadi daripada air mani. Air mani ni busuk jijik. Inilah asal kejadian kita. Sebab tu kita jangan sombong.
Tak boleh sombong dengan Allah, tak boleh sombong dengan manusia. Sebab kejadian kita ni kan, tengok ni mani ni dia macam lendir. Kamu tahu telur, putih telur tu, putih telur tu jernih, tapi mani ni dia kelabu-kelabu, macam warna dia tak jernih. Warna-warna dia kelabu, keladak-keladak. Dia bukan jernih, tapi lendir dia macam itulah. Macam putih telur tu lendir-lendir, tapi telur jernih. Mani tidak jernih, warna-warni kelabu-kelabu. Okey. Bila keluar air mani, wajib mandi wajib. Hadas besar. Next, yang kena mati. Mati selain daripada mati syahid. Mati kena wajib mandi. Bila mati syahid, dulu zaman Rasulullah, orang mati syahid orang berperang tidak ada bayar. Dia berperang fi sabilillah kerana Allah. Jadi itulah mereka bila mati syahid, mereka tidak kena mandi. Tak wajib mereka mandi. Tak wajib. Jadi zaman sekarang dah tak ada ni sebab orang kerja ada gaji. Okey. Kasih hafal Kasih hafal ni Kasih hafal. Apa dia? Mandi wajib ialah mandi yang disertai dengan niat kerana berlakunya hadas besar. Kena hafal. Terdapat 6 perkara. Ada berapa perkara? 6 perkara. Ada berapa perkara? 6 perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ada berapa perkara? 6 perkara yang menyebabkan mandi wajib. Nanti dia suruh tulis 3 daripadanya. Carilah yang senang-senang Mesti hafal. Semua pelajaran mesti hafal. Tak boleh nak elak. Okey. Seterusnya apa ni? Perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia yang berlaku pada diri kita yang mewajibkan kita mandi? Pertama, nifas. Ini cerita orang beranak Darah yang mengiringi semasa melahirkan anak. Mengiringi maksudnya apa? Anak keluar, darah tu iring anak tu maksudnya darah nifas. Jadi wajib mandi. Hadas besar Kedua, wiladah. Apa dia wiladah? Melahirkan anak. Maksud melahirkan anak ni, bila anak dah keluar, dah keluar dah, sudah. Darah yang keluar selepas tu namanya darah wiladah. Bagus. Ketiga, keluar air mani. Wajib mandi wajib Keempat, melakukan hubungan jantina. Ini berjima. Yang saya sebut tadi kan, melakukan perhubungan antara suami dengan isteri untuk mendapatkan zuriat. Kelima, keluar darah haid. Bila keluar darah haid ni? Sekurang-kurang umurnya 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas. Kalau dia keluar 8 tahun, kalau dia keluar 7 tahun, itu bukan darah haid. Itu istihadah. Itu penyakit. Dia tidak wajib mandi wajib. Sebab apa? Umur dia belum cukup 9 tahun. Yang dikata dalam darah haid ni, umur 9 tahun ke atas. Keenam, mati selain daripada mati syahid. Mati wajib mandi. Kalau dia mati syahid, dia tak wajib mandi. Ni kena ingat Kena ingat perkara yang mewajibkan mandi. Kena rajin. Kena rajin kalau nak cemerlang, kalau nak berjaya. Okey, seterusnya apa ni? Rukun mandi. Apa maksud rukun? Senang nak ingat rukun. Perkara yang mesti ada. Bila nak mandi wajib, apa yang kena ada? Okey, saya kasih mudah kamu nak ingat. Okey. Rumah, kamu tahu rumah? Bila kamu nak kata tu rumah, apa yang mesti kamu ada pada rumah? Kalau kamu nak kata dia gua, apa yang kamu boleh sebut? Oh, kalau gua ustazah dia ada pintu saja. Ya, betul.
Kalau kita nak kata dia rumah, apa yang mesti ada? Oh, dia kena ada apa? Tangga, tiang, lantai, dinding, tingkap, pintu, bumbung. Nah, bumbung, dinding, tingkap, pintu, tangga, tiang, itu adalah rukun. Apa dia? Itu adalah rukun rumah. Tapi bila kita nak kata dia rumah, rukun dia apa? Dia kena ada tiang, dia kena ada tangga, dia kena ada lantai, dia kena ada dinding, dia ada kena bumbung, dia kena ada atap. Itulah tu namanya rukun. Nampak? Nampak? Jadi maknanya kalau dia tidak ada tiang, dia tidak ada tangga, mungkin kita kata dia apa? Gua. Kenapa kita kata dia ada gua? Sebab dia ada pintu sahaja. Jadi kalau kita nak kata dia gua, dia ada pintu sahaja. Pintu dalam tu rukun. Rukun apa? Rukun kita nak kata yang dia tu gua. Boleh nampak tak? Nampak? Kita bukan nak cerita pasal rumah. So nak cerita pasal rukun mandi. Kena ada ni. Bila nak mandi wajib, rukun yang mesti ada 3 perkara. Apa dia? Kena ada niat. Niat dah tu rukun. Yang saya cakap pasal rumah tadi. Maknanya kalau murid-murid tak baca niat, mandi wajib murid-murid tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab rukun. Niat tu rukun. Mesti ada. Mesti dibaca. Okey. Pertama mesti baca niat. Apa niat dia? Nawaitu rafa'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Ini akbari, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati. Niat dalam hati, iaitu ketika air sampai pada anggota badan. Ustazah kasih terangkan lagi ya, biar betul-betul faham ya. Bila nak mandi wajib, dah tahu kan nak mandi wajib kan? Darah haid dah kering, sudah. Dah kering darah haid, sudah. Okey, nak masuk bilik air? Ya, masuk bilik air. Jatuh air, sampai saja air kat mana-mana anggota badan. Air terkena kepala, air terkena hidung, air terkena ketiak, air terkena dada, air terkena lutut. Terus baca niat. Saya ulang. Bila air sampai sahaja ke badan, bila sampai saja air ke badan, terus pasang niat. Apa tu niat? Lintasan hati, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jatuh air, air sampai saja ke badan, terus pasang niat. So, ulang lagi. Sampai saja air ke badan, jatuh saja air ke badan, kamu dah masuk saja tandas, dah pegang daun, sudah. Jatuh air ke badan, terus pasang niat. Kenapa Ustazah pesan begitu? Sebab bimbang. Apa Ustazah kata? Bimbang. Bimbang apa? Bimbang. Kamu sibuk nak bersih itu, sibuk nak kejar sunat itu, sibuk nak kejar sunat ini, kamu terlupa baca niat. Jadi nak selamat, apa Ustazah pesan? Jatuh air ke badan, sampai air ke badan, kat mana-mana bahagian, terus pasang niat. Niat ni adalah rukun mandi wajib. Jaga, lupa baca, mandi wajib tidak sah. Jadi haram, berdosa sembahyang, berdosa mengaji. Nampak? Bahaya ni niat ni. Jangan main-main. Niat wajib, rukun mandi. Jadi apa Ustazah pesan? Sampai air ke badan, jatuh air ke badan, terus pasang niat. Sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ingat, ini bukan mainan ni. Ini Ustazah ijazahkan, Ustazah turunkan dekat kamu. Sampai air ke badan, terus pasang niat. Ustazah tak cerita pasal sunat ya. Sunat tu lepas tu kamu kiringlah dengan sunat ya. Okey.
Seterusnya yang kedua. Apa dia? Menghilangkan najis yang terdapat pada anggota badan jika ada. Kalau ada najis kat anggota badan, ya, hilangkan dulu. Hilangkan najis yang terdapat pada anggota badan kamu. Contoh, lepas buang air besar tadi, bersihkan betul. Bersihkan najis tu betul. Dah bersih betul-betul, barulah kamu pasang niat. Ya, tak aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh ya. Jangan main-main ni, kena ingat ni ni nak guna ni. Kalau tak sah mandi wajib, berdosa sembahyang, berdosa baca Quran, berdosa puasa, sebab dalam hadas besar, mandi tak betul atau tak baca niat tadi, ya. Okey, yang ketiga apa dia? Meratakan air ke seluruh anggota badan. Apa maksud meratakan? Apa maksud meratakan air ke seluruh badan? Maksudnya pastikan dengan yakin air tu betul-betul sampai ke seluruh badan kita bila kita mandi. Kamu sendirilah tahu, kamu betul-betul, maksud ustazah, yakin air tu betul-betul sampai, ke anggota badan, ya. Jadi tak boleh main-main, kena betul-betul ni, meratakan air. Pastikan betul air tu rata ke seluruh anggota badan, termasuk celah-celah kulit, rambut, bulu, celah-celah jari kaki, tangan, kuku dan kemaluan. Jadi kenalah menghadap betul-betul guru, belajar betul-betul ni, tak boleh main-main ni, basuh betul-betul. Kalau tempat dubur tu, kemaluan ni, macam mana had dia? Tahu had dia tu maksudnya macam ni. Nah, yang dikatakan betul-betul ni meratakan seluruh air sampai tu, dubur kamu tu kalau kamu buang air besar macam mana? Macam mana buang air besar? Kan dia mengembang dubur kamu tu, dekat situ lah. Masa kamu buang air besar, had dia tu yang kamu kena basuh bila mandi wajib. Dekat situ had dia. Dekat situ kena sampaikan air, celah-celah. Jadi jangan ada sehelai rambut pun tertinggal. Maksud ustazah, air ada selai air rambut tak kena air. Jangan, tak boleh, tak sah mandi wajib. Jadi kena tak lari daripada 15 minit ni. Lagi-lagi kalau kita rambut panjang ni, perempuan kan, tak lari 15 minit kalau mandi wajib. Kenapa? Sebab kena pastikan betul-betul air tu rata, sampai ke seluruh anggota badan kita. Jadi yang ketiga ni, meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi kena pastikan, yakin betul-betul air tu sampai ke seluruh anggota badan kita ketika kita mandi. Kena hafal, ni pelajaran ni, tak boleh nak main-main ni, kena hafal. Sebab kita dah ketinggalan ni, raya Cina tertinggal pelajaran. Jadi kita kena banyak sikit ni. Okay, yang terakhir, sunat mandi wajib. Sunat mandi wajib. Apa dia sunat kita nak buat, bila kita sedang mandi wajib tu? Tadi saya dah pesan tadi, niat tu lah wajib tu kan. Ni sunat-sunat dia. Bila kita nak mandi wajib, apa sunat-sunat? Sunat-sunat mandi wajib. Sunat-sunat mandi wajib ada 6. Ada berapa sunat-sunat mandi wajib? Ada 6. Ada berapa sunat-sunat mandi wajib? Ada 6. Nanti dia suruh tulis tu. Tuliskan 3 daripada sunat-sunat mandi wajib. Kena ingat, Kamu carilah yang senang kamu ingat, Pertama apa dia? Mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunat bila nak mandi wajib. Dalam hati kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Senang nak ingat? Senang. Makan pun baca Bismillah kan, nak mandi pun dia suruh. Ini sunat, Kedua apa dia? Mendahului anggota sebelah kanan. Ini senang sangat nak ingat. Bila nak mandi wajib, perkara-perkara sunat dia apa? Mandi dulu sebelah kanan.
sunat mandi anggota sebelah kanan dulu. Apa lagi sunat dia? Menghadap kiblat. Apa lagi? Menghadap kiblat. Apa lagi? Menghadap kiblat. Lagi mengambil wuduk terlebih dahulu. Sunat ni. Mengambil wuduk terlebih dahulu. Mengambil wuduk terlebih dahulu. Lagi apa lagi? Memulakan mandi dengan membasuh kepala, kemudian anggota badan. Sunat memulakan mandi dengan membasuh kepala, kemudian anggota badan. Sunat, ya. Lepas tu yang keenam, yang terakhir, menyelat dan menggosok jari, kaki, tangan, rambut serta seluruh anggota badan. Yang menyelat ni bahasa kitab, ya. Inilah tu. Dan menggosok-gosok lah tu. Kamu sental lah, ambil kain dan span apa yang kita nak mandi tu kan, kita gunalah tu, ya, span. Ikutlah apa-apa yang kamu nak guna. Jadi kamu sental badan kamu tu, supaya kalau ada apa-apa yang melekat dekat anggota badan, sisi ikan ke cat ke melekat kat badan, bila kamu sental dia, sampailah air kan. Itulah, ya. Jadi sunat kita sental, takut ada benda-benda yang melekat pada badan kita, yang maksudnya menghalang untuk air sampai ke badan kita. Jadi macam mana ni? Kamu kena hafal ni. Pelajaran ni kena hafal. Semua pelajaran ni memang kena hafal. Semua pelajaran kena hafal. Cuma Ustazah bagi muka surat yang tertentu untuk kamu hafalkan, ya. Jadi Ustazah rasa kita cukup sampai di sini dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang silap Ustazah minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih hafal pelajaran?